Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita dengan memberi kita pertambahan pahala, pertambahan ilmu, pertambahan kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung pengajian Tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi. Kita sampai kepada muka surat 196. Kita berada di penghujung perbahasan pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam, fiqhul hayah wal hukum. Ya. Ya ke kat situ? Silap kot. Oh, 198. Betul. Silap. Dah, minggu lepas saya tak datang. Minggu itu. Betul. 198. Selepas cerita Uzair tu kan. Jadi kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna khuzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها
قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Ayat 67 sampai 71. Sampai 73. Jadi kita dah sampai di penghujung, kita masuk teruslah. Ya. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi meneruskan lagi dalam membentang kepada kita beberapa peristiwa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, khususnya berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan ada 5 tempat, dan kita sampai ke tempat yang terakhir, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 260. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seterusnya di dalam kisah Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hendak menyatakan bahawa Nabi kita, ya, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam itu tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nak menunjukkan tidak yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam sejarahnya yang masyhur, dia lahir pun dalam gua kerana takut diburu oleh Namrud bin Kan'an. Kan? Jadi dia hidup dalam gua sampailah dia menjadi pemuda. Ya. Apa dia keluar daripada gua tu, dia tengok dalam keadaan sungguh takjub dengan alam kejadian Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kita duk hadap ni, ya, berlaku sebelum Nabi Allah Ibrahim berjumpa, berdialog dengan Namrud bin Kan'an. Ini cerita dia. Ya. Wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Dia ada sambung ayat tu yang kita baca tu sikit je, potongan kecil, keratan sebelum lagi. Wa iz qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhan aku, arini, tunjukkanlah kepada aku bagaimana tuhyil mauta, kamu menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala tahu hati perut Nabi Allah Ibrahim, ya, bukan nak tanya tu, nak jawapan, ya. Qala awalam tu'min. Qala bala, ya. Apakah kamu tidak beriman? Tentu sekali aku tidak sebegitu, bahkan aku beriman. Qala bala. Fahuz arba'ata minat tayr. Ambil 4 ekor burung. Arba'ah, wahid, isnin, salasa, arba'ah. At-tayr, burung, ya. Fasurhunna ilaika, ya. Kemudian kumpul dan sembelihlah, ya. Potonglah, hancur-hancurkanlah. Bahkan kata ulama tafsir, antaranya Al-Awfi dalam tafsir Ibn Katsir, bukan setakat sembelih, potong, kacau, gawe, campur habis 4 ekor tu. Bulu,
Dan ada juga riwayat yang mengatakan dalam tafsir ni bahkan dicabut bulunya. Bukan nak menunjukkan zalim, tak. Nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu riwayat. Kan? Ada riwayat kata dia potong, digawe-gawe. Kan? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian gawe-gawe letak atas 4 gunung. Tu pun ada khilaf juga ulama tafsir. Ya, kata ada letak 1 gunung saja. Ya, ada yang kata 4 gunung. Ya, 4 bukit. Ya. Summa da'uhunna. Apabila kamu panggil, potongan itu akan datang sa'ya, datang dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa'lam innallaha azizun hakim. Datang, jumpa, bertemu batang tubuh badan sendiri burung tadi. Hidup. Subhanallah. Apa nak diherankan? Kalau setakat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan orang yang mati, dibunuh, sebagaimana yang berlaku dalam surah Al-Baqarah ini, ya, kemudian dikatakan kepada dia, man qatalaka, siapa yang bunuh kamu? Qatalani ibnu akhi, yang membunuh aku adalah anak nakan aku sendiri. Apa nak dia kan? Pasal taklah lebih pada itu lagi, ya. Itulah kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili antara buktinya, ya. Kemudian nombor 5, kita sambung. Ini dah tak ada dah. Ni pengajaran yang lain. Kecaman keras ditujukan terhadap perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah. Perkara ini disebut lewat sedikit, iaitu selepas menerangkan sikap orang-orang Yahudi yang mempermain-mainkan dan mengingkari kebenaran semata-mata untuk memberi penekanan tentang perkara yang keji serta buruk sikap angkuh dan degil. Kalau tuan-tuan tengok ayat tadi, kita patah balik tengok ayat Quran tadi. Ya. Allah Ta'ala menyebut hal pembunuhan tu di ujung pada ayat 72. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika mana kamu bunuh jiwa dan kamu menuduh padanya. Sebelum tu diterang, sepatutnya yang tuduh depan. Sepatutnya hukum bahasanya, ya. Dia kata di situ takdir hukum alal bayan, kata ulama tafsir. Patutnya duduk depan, tapi duduk belakang. Pasal apa duduk belakang? Sebab Allah Ta'ala nak mendahulukan kepada kita akan sifat perangai buruk PL orang Yahudi dahulu. Itu diceritakan. Suruh sembelih lembu tak mau, itu panggil dah. Kan tak cerita lagi sebab bunuh tu. Tanya pula lembu tu, lembu yang macam mana, lagi degil, sampailah kesudahannya. Itu cerita dia. Saya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata untuk memberi penekanan tentang perkara keji serta buruknya sikap angkuh dan degil orang Yahudi. Diceritakan yang dulu, takdim dulu, kemudian takhir, ya? Didahulukan dan kemudiankan. Di samping menimbulkan gairahan untuk mengetahui punca sebenar peristiwa, punca sebenar perintah Allah untuk menyembelihkan lembu berkenaan. Kita yang baca, kita yang tengok terjemah orang Arab, dia baca pasal apa suruh sembelih lembu? Kan timbul keinginan nak tahu apa yang berlaku. Kat belakang baru ada bunuh rupanya. Orang dekat belakang gairah nak tahu. Itu tujuan dia, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata, ya, dia kata punca sebenar perintah Allah untuk menyembelih lembu berkenaan, sikap degil dan angkuh memang merupakan sifat semula jadi orang Yahudi. Dalam waktu yang sama, kita dapati Al-Quran tidak menitik beratkan aspek kronologi peristiwa sebagaimana lumrah amalan sejarawan.
Nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal kemajuan Malaysia, kenalah cerita merdeka dulu, kan? Sejarah macam tu, takkan nak cerita merdeka sekarang. Terbalik mana boleh. Dia tak macam tu. Sebagai merumrah biasa dalam ilmu sejarawan. Sebaliknya, apa yang lebih dititikberatkan ialah pembentangan ayat-ayat selaras matlamat dimasukkan itu, mengambil iktibar pengajaran, menimbulkan kepekaan dan keprihatinan terhadap teladan yang dipaparkan. Jangan ikut teladan buruk orang Yahudi. Kita awalkan, Allah Ta'ala awalkan takdim perangai itu, tujuan dia supaya kita ambil iktibar. Yang tu didahulu tu, takdim tu, itu yang utama dia. Ambil iktibar yang tu. Bukan sangat peristiwa pembunuhan nak hidup tu. Itu perkara biasa bagi hak Allah Ta'ala untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Ya, allazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidup dan mematikan manusia. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tak ada masalah. Tetapi perangai PL tu kita ambil iktibar dengan lapas yang umum tadi. Itu cerita dia. Ya. Kemudian yang nombor 9. Pengajaran dia lagi. Nombor 6. Tidak ada ungkapan kekesalan yang lebih tajam dan pedih dari menganggap batu-batu lebih baik dan lebih berguna dari hati budi orang Yahudi. Kalau dah perangai macam tu, sampai melihat mukjizat hissiyah dengan panca indera mereka sendiri, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati, ya, kemudian dimatikan pula setelah dijedahkan tembelang siapa yang membunuhnya. Kalau tidak ambil pengajaran juga, kerasnya hati mereka. Sebab itu kalau kita lihat ayat selepas ini, kita tengok ayat muka surat 200. Kita baliklah nak ceritakan summa qasat qulubukum, kerasnya hati-hati mereka. Nak ceritakan pasal inilah. Pasal dia tengok mukjizat pun tak mau lagi ambil iktibar. Ya. Hissiyah dengan panca indera, mata kepala sendiri tengok. Bukan setakat satu, sebelum tu lagi. Sebelum seberang, ya, menyeberangi Laut Merah lagi dah perlihatkan. Sampai di Laut Merah banyak peristiwa, mana sawah dan sebagainya. Itu dikatakan. Bahkan batu lebih baik dan lebih berguna dari hati budi orang Yahudi. Batu yang dikatakan summa qasat qulubukum mim ba'di zalika, selepas peristiwa itu, fahiya kal hijarah, hati mereka seperti batu, au asaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Di kalangan batu yang keras itu, lama yatafajjaru minhul anhar, dengan perintah Allah Ta'ala terpancut daripadanya anak-anak sungai. Ada juga guna untuk manusia. Orang Yahudi langsung tak berguna. Nak cerita hati dia. Ya, hati dikatakan, ya. Justru itu, ada juga di antara batu-batu itu yang boleh mengeluarkan air. Ini pada ayat yang, ya. Mujahid berkata, Mujahid ni adalah Mujahid bin Jabir Al-Quraisy Al-Mahzumi, seorang tabi'in, ya. Berkata, seketul batu tidak akan terjatuh dari puncak gunung ataupun sungai, tidak akan mengalir di celahan batu, dan air tidak akan terpancar dari batu, melainkan kerana takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mujahid dia bawa tafsiran, apakah maksud yang dikatakan, ya, batu itu takut. Khasyah tu maksudnya takut, ya. Sebab dia kata ada perkataan hasyatillah, takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bawa tafsiran, apakah maksud di sini batu tu benar-benar tahu maksud makna takut, sebagaimana kita takut
ataupun makna di sebaliknya. Kata Mujahid, dia kata apa? Dia kata seketul batu tidak akan terjatuh dari puncak gunung, sungai tidak akan mengalir dalam batu dan air tidak akan terpancut di batu, melainkan kerana takut kepada Allah Subhanahu Taala. Dia kata ada ulama yang mentafsir batu tu berperasaan takut. Kata Mujahid, ulama tafsir kata batu takut sebagaimana kita takut. Ada perasaan pula batu tu, kata ulama. Ya, Mujahid bawa satu pandangan ulama. Dengan semangat inilah Al-Quran itu turun. Ini berarti ketakutan batu di sini adalah takut yang hakiki. Ia mungkin sejajar dengan firman Allah Subhanahu Taala, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu kecuali bertasbih kepadanya. Ini khilaf ulama aja, ya. Takut di sini ada dua, satu maksud dia hakiki, satu lagi makna dia majazi di sebalik, tapi dia bawa hakiki, seolah-olah batu tu ada perasaan pula. Sedangkan ada ulama lain pula kata bukan takut kerana hakiki, tapi kerana majazi di sebaliknya, iaitu taat kepada fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diperintahkan. Sebab semua makhluk bertasbih. Tasbihnya makhluk kepada Allah adalah dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang ada di langit bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, tasbihnya ialah tidak langsung ingkar akan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali bila dikendakinya Allah Ta'ala. Matahari akan tetap, ya, terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, kecuali apabila hari kiamat dah hampir nanti, ianya tidak lagi dikendaki oleh Allah Ta'ala, dia pun ikut perintah Allah Ta'ala, maka keluar pada terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Ketika itu dah hampir sangat dengan kiamat dah. Itu dah contoh maksud tasbih kat sini. Dia kata, dia bawa firman Allah Ta'ala, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tasbih, pernah betul bertasbih. Itu saya cerita dulu. Ada satu cerita, saya dah cerita yakut, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melalui satu makbarah, kawasan perkuburan, ya. Kemudiannya dia meletakkan, dia kepak batang kurma tu, kemudian dipacak di kubur, 2 kubur, ya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, pasal apa buat macam tu, ya. Rasulullah kata, orang yang dalam kubur itu sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Perbuatan kepak batang kurma tadi, pacak tadi, Rasulullah jawab supaya mudah-mudahan batang kurma yang bertasbih ini meringankan dosa orang yang sedang diazab tadi. Kan dia bertasbih kepada Allah, patuh kepada perintah Allah. Bukan duk kata subhanallah, 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 lari kita pokok kata subhanallah. Bukan maksud macam itu. Ya. Jadi sahabat pun bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Pasal apa diazab orang dalam kubur itu? Yang pertama dia kata, lam yastabra'u minal baul, tidak sempurna menyuci najis ketika buang air kecil. Baul tu kencing, diazab oleh Allah Ta'ala. Yang seorang lagi, pasal apa ya Rasulullah? Yamsi 'alan namimah, duk mengumpat dia kerja dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan dosa dia. Rasulullah kasyaf, dia nampak. Apa itu kubur kita, jangan kita cabut pokok kayu pagi, licin, seronok. Kubur mak bapak kita, adik-beradik kita, jangan kita cabut habis. Pokok-pokok tu kan bertasbih. Perbuatan kita cucuk di ujung kubur, kepala, kaki itu betul dah perbuatan tu. Cuma nak tarah bolehlah, tarah tak bermakna cabut. Jangan juga ada sat lagi dia serabut tengok
tinggi-tinggi pokok, dia letak pula pokok palsu. Beli kat DIY ke mana ke, kedai RM2, kapet hijau tu letak dalam tu pula. Yang tu bukan bertasbih, yang tu tak hidup. Betul tu. Jadi perbuatan mendogoikan, bahasa kita lah, mendogoikan makbarah itu bukan sunnah. Biar ada sedikit, jangan jadi hutan pula, tarah tak apa. Jangan licin. Adalah benda bertasbih, memeringankan. Itu sunnah Nabi yang dipacak cerita tu. Tu hadis sahih tu. Tak ada masalah. Itu bertasbih. Semua bertasbih pada Allah Ta'ala. Ya? Jadi dia buat main dalil tu. Kemudian dia sambung At-Tabari. Ini tafsir At-Tabari lah. Wabah Az-Zuhaili dia meriwayatkan. At-Tabari meriwayatkan daripada sebahagian ahli tafsir pula, bahawa perkataan takut yang digunakan pada batu adalah dalam bentuk metafora dan kata pinjam. Yang maksud tadi majazi lah. Yang tadi kata hakiki, yang ni kata majazi. Dia salah pendapat ulama tafsir. Ya. Dia kata bukan maksud dia macam tu, ya, tapi makna dia makna majazi, iaitu taat kepada perintah Allah Taala, ya. Dan kata pinjam sebagaimana dipinjamkan kepada perkataan iradah, kehendak, kepada al-jidar, tembok, pada firman Allah Ta'ala, yuridu an yanqadda, sebuah tembok yang hendak runtuh. Ini cerita Nabi Khidir ni, tembok yang nak runtuh. Kan saya dah cerita dulu bagaimana Nabi Khidir, ya, Nabi Musa, dia belajar dengan Nabi Khidir. Dah sampai yang terakhir dalam siri perjalanan Nabi Khidir itu dengan Nabi Musa tu. Saya tak ceritalah mula-mula tu dia pecah sampan, semua dah maklum dah, cerita banyak kali lah kan. Lepas tu dia pergi bunuh kanak-kanak kan, last kali tu. Kan last kali tu. Yang dia pergi sampai satu karya tu, orang tak layan dia. Bagi makan pun dah lah bekalan makanan habis. Tengok-tengok ada satu rumah, dia kata tembok tu dinding lah, dah nak runtuh dah rumah tu. Yang Nabi Khidir pergi perbaik pasal apa? Okay. Perbaik pasal apa? Dia nak runtuh dah tu, dia katakan tadi. Okay. Yuridu an yanqadda, sebuah tembok yang hendak runtuh. Surah Al-Kahfi ayat 77. Tembok tu mana ada nyawa, nak runtuh. Kayu, batang kayu, dinding tembok, dia nak runtuh ke? Kerana dia dikendaki oleh Allah Ta'ala untuk runtuh. Itu kata iradah. Pinjam makna, bukan makna tembok tu. Itu dia nak membuktikan yang pendapat apa? Pendapat Mujahid tadi tak betul. Kan? Dia lawan, biasalah ulama kan. Nampak ni, dia kata tak betul macam tu. Mana boleh? Contohnya tembok tadi. Tembok mana boleh ada ni? Berkehendak atas kehendak Allah Ta'ala, bukan makna dia hendak runtuh. Allah Ta'ala menghendakinya. Perkataan tu majazi di sebaliknya. Yang cerita tadi lah, dia nak runtuh, sama cerita tadi. Dan kemudian Nabi Khidir bangunkan balik tembok rumah, binding rumah yang nak runtuh tadi, bagi elok balik. Pasal apa? Dia duk tanya. Kemudiannya Nabi Khidir pun jawab dalam surah Al-Kahfi. Diceritakan, dia kata, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini, wa kana abuhuma salihan, fa arada rabbuka an yablugha ashudduhuma. Kemudian wa kana tahtahu kanzalahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kerana dalam cerita tu bahawa dia nanti benda tu tak berlaku lagi, nanti anak dalam bawah binaan tadi rupanya ada harta tertimbus untuk anak dia yang soleh yang akan datang. Sekarang ni tak datang lagi.
kerana ilmu Allah Ta'ala. Nak ceritakan yang Nabi Musa tadi bukan semua ilmu dia tahu. Nabi Khidir pun bukan semua ilmu dia tahu, kerana dia telah diilhamkan kepada Nabi Khidir oleh Allah Ta'ala maqadir perkara berlaku yang akan datang. Tahulah dia. Kalau tidak, dia tak tahu juga. Ini rentetan daripada Nabi Musa. Apabila ditanya kepada Nabi Musa, adakah orang yang alim selain daripada engkau di atas muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, lah, tak ada. Yang alimnya aku mengetahui. Lepas tu Allah Ta'ala tegak jawapan Nabi Musa tu. Ada lagi orang yang lebih alim, namanya Khidir. Pergi cari dengan Nabi Khidir. Itu yang belajar kisah Nabi Khidir tu. Tapi bukan nak cerita pasal itu, nak cerita pasal berkehendak tadi tu. Dia ada kaitan kat situ. Jadi bukan makna dia, bukan makna hakiki, makna majazi. Okey. Nombor 7. Kisah lembu menjadi dalil bahawa syariat orang-orang yang terdahulu boleh terima pakai oleh kita. Pendapat ini adalah pegangan majoriti ulama usul fiqh kecuali Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dalam peristiwa lembu yang kita refresh balik, yang awal-awal kita baca dulu, kita cerita pada tuan-tuan, kita kongsi sama. Apabila ditanya, siapa yang bunuh kamu? Man qatalaka? Qatalani ibnu ahi. Yang bunuh adalah anak menakan aku. Bila dia kata dia yang bunuh, anak menakan dia tadi ditangkap. Di sana ada riwayat yang mengatakan bahawa fa'ahazu al-ghulama faqatalahu. Ada riwayat mengatakan dia tangkap budak lelaki tadi, anak menakan dia tadi, dan dibunuh. Dibunuh atas hukum apa, tuan-tuan? Atas hukum qisas. Hang bunuh, jawapannya bunuh balik. Qisas. Itu hukum kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu hukum qisas pada orang yang membunuh. Ini hukum qisas. Pada zaman Nabi, berlaku pada zaman Nabi Musa. Lebih kurang kalau nak di tahun-tahunnya beribu-ribu tahun. Barulah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata. Kisah lembu tersebut menjadi dalil bahawa syariat orang-orang yang terdahulu boleh diterima pakai oleh kita. Boleh diterima pakai oleh kita, boleh diterima pakai oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh diterima pakai pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kaedah usul fiqhnya. Atas kaedah usul fiqhnya, kata ulama. Kaedah usul fiqh ni ada yang ikhtilaf, ada yang ittifaq. Ada yang menjadi perselisihan pendapat ulama, ada yang menjadi persepakatan di antara ulama. Ada yang dikatakan muttafaq fihi, mukhtalaf fihi. Antaranya kaedah syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang yang sebelum kita juga syariat kita. Jadi benda tu benda yang menjadi ikhtilaf pada berbagai perkara lah. Dikata di sini, dikata pendapat ini menjadi pegangan majoriti ulama usul fiqh. Antara selain daripada ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ulama mengambil juga kaedah syar'un makalana, syariat yang dijalankan sebelum ni, menjadikan persepakatan di antara ulama hukum bunuh, kena bunuh. Kecuali Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i tolak. Ini kena perbahasan ni. Kalau berhenti takat tu, tuan-tuan pening. Itu kena bincang sama. Maksud di sini Imam Syafi'i tidak berdalilkan yang tu.
Imam Syafi'i berdalil ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Bukan dalilkan kisah tadi. Mengambil dalilnya bukan kisah tadi. Bukan Imam Syafi'i tak setuju. Setuju bunuh, balai bunuh. Tapi wajhul istidlal, cara ambil dalil berbeza. Itu sahaja. Kalau kita baca sendiri, oi, Imam Syafi'i tolak kisah. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Wajhul istidlalnya berbeza. Tu je lah. Biasalah wajhul istidlal, ya. Sebab kata Imam Syafi'i dah hapus dah. Habis intahat syariat tu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Habis dah syariat tu, habis. Yang datang syariat Nabi Muhammad, dia istidlal dengan ya ayyuhallazina amanu, bukan istidlal dengan peristiwa ni. Tu saja. Nombor 8. Imam Malik, sambung pula cerita yang sama juga ni. Dia bahas tapi pendek. Itu yang kena penerangan tu. Imam Malik menerima kesahihan sumpah Al-Qasamah. Di sisi jumhur ulama, ia wali mangsa bersumpah bagi mensabitkan tuduhan membunuh ke atas penjenayah. Okey tuan-tuan, macam ni cerita dia pula. Ni cerita lain pula. Yang tadi tinggal dah, selesai sudah 7 tadi. Ya, setelah 8 pula ni. Dalam sabit hukuman bunuh, ya, sabit hukuman bunuh, ya, bukan senang nak tuduh orang je, ya. Ada berbagai cara dalam syariat Islam, antaranya al-iqrar, pengakuan dia bunuh, sabit sebab dia mengaku, kan. Sama juga kes zina, kan Ma'is al-Ghamidiyah, kan, dia perempuan dengan imra'atun Ghamidiyah tu. Ma'is, dia berzina dengan imra'atun Ghamidiyah, ya. Dia berzina, dia mengaku sendiri. Perempuan tu mengaku, kan ikrar, mengaku. Tahirni, suruh bersihkan aku, cucikan aku. Pasal apa Ma'is? Ya. Pasalnya sulah halau lagi. Pergi balik, ni apa ni? Tak betul ke? Anta junun, tak apa betul ke ni? Balik, kata tahir dah sekali. Dah nak cerita ni. Pertama ikrar. Yang kedua, kata ulama fiqh, dia kata syahadah, kesaksian. Ini semua kena masuk mahkamah qudha. Bukan, benda ni melibatkan mahkamah syariah qudha, kan. Sekarang ni mahkamah syariah kat Malaysia, dia tidak menjalankan hukuman jenayah. Nikah, cerai, harta, mal, kan. Kalau bunuh, sana mahkamah sivil. Kalau terlaksana sepenuhnya hukum Islam, Tok Hakim tu tak tahulah punya sibuk, kan. Dia kena ada mahkamah dia sendiri. Ni nak cerita mahkamah Islam, hak Islam, kan. Kat Malaysia tak laksana tu. Semua negeri tak sana. Tu yang 355 setakat tu je lah, kan. Dia berkaitan dengan nikah, kahwin, cerai, nafkah, mal. Itu je lah, kan. Bunuh, cerita tempat lain, mahkamah sivil. Jadi nak ceritanya dalam Islam, dia ada syahadah juga. Benda-benda ni semua kena bawa pergi mahkamah ataupun al-bayan. Yang ketiga, dia kata al-qarinah, petunjuk. Petunjuk ni bukti-bukti lain lah. Tapi tak boleh, tak menentukan lagi. Hakim yang memutuskan, qadi yang memutuskan. Dan kemudiannya yang terakhir al-qasamah. Itu cerita al-qasamah tu, sumpah. Itu yang kata nombor 8 tu. Imam Malik menerima kesaksian sumpah al-qasamah. Kalau kata macam ni, bila dah sabit ada permusuhan yang terang, kemudiannya berlaku pembunuhan, dia sumpah, diterima. Orang yang nak mati itulah, qatalani ibnu ammi, ibnu ahi, apa dia katakan, ibnu ahi, dia kata ni anak menakan aku yang ni. Dia cakap, boleh pakai ke cakap dia?
Dia nak mati, dia cakap macam tu. Dia ni bunuh. Dia pakai tak? Imam Malik boleh pakai. Tapi bagi jumhur ulama selain daripada Malik, Syafi'i apa semua, dia kata sumpah tu pakai, tapi bukan orang yang nak mati tu, yang sebelum mati tu. Wali dia yang bersumpah. Allah wa billah wa tallah. Dia ni yang bunuh. Dia ni yang membunuh. Dia lah yang mengambil darahnya. Dia wali dia. Wali, bukan orang yang tu. Tu dia kata di sini. Di sisi jumhur ulama, wali mangsa bersumpah bagi mensabitkan tuduhan membunuh ke atas penjenayah daripada pengakuan orang yang dibunuh. Imam Malik kata boleh pakai orang tu. Orang yang nak mati tu kata dia ni bunuh, kan boleh pakai. Pendapat dia. Tak. Orang lain kata kena ambil wali. Wali ni orang yang hidup lah, wali dia. Ya. Umpamanya dia mengatakan di saat sebelum mati. Dia tadilah. Man katalaka? Katalah ni Ibnu Ahi. Tu. Walau bagaimana sebelum mati darahku pada orang itu, atau orang itu telah membunuh aku. Ni bunuh aku ni. Katalah ni Ibnu Ahi. Boleh pakai. Kan? Dia kata. Imam Malik kata boleh. Dia kata kena wali. Walau bagaimanapun Asy-Syafi'i dan jumhur ulama tidak menerimanya kerana pengakuan orang yang dibunuh dalam saat kritikal sebelum mati pada orang itu telah membunuhku adalah satu pemakluman, dan ini kemungkinan benar ataupun sebaliknya. Okey, dalam kes ni ayat yang digunakan, ya, qatalani Ibnu Ahi, dia anak saudara ni yang bunuh, ya. Dia tidak ada mana-mana ayat penegasan, ya. Kalau mengikut di sini, dia mesti ada ayat penegasan, bukan maklum. Dia mesti kata wallahi wabillahi watallahi baru diterima. Itu maksudnya. Wallahi wabillahi watallahi, ataupun cukup sekadar wallahi, ataupun sifat Allah cukup. Di sini kalau setakat qatalani Ibnu Ahi tak diterima. Dia kata macam itulah. Qatalani Ibnu Ahi tak diterima. Tak ada apa-apa. Hanya sekadar maklum, tidak ada ayat penegasan. Itu yang dikatakan, ya, yang dikatakan dalam ayat ini, ya. Okey, alhamdulillah habis. Kita masuk 200. Kekerasan hati kaum Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Satu ayat dia, 4. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, batu pun lebih baik. Justru ada di antaranya yang memancutkan air, sungai-sungai daripadanya, dan malah ada yang merekah lalu keluarlah dari rekahannya air mata air. Bahkan ada yang mendap ke bawah kerana takutkan Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah alpa sama sekali terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini nak bidah perangai yang tadilah, orang Yahudi tadi. Kata tafsir dan ulasan. Walaupun kata Dr. Wahbah Azraili, walaupun orang-orang Yahudi melihat, itu saya kata tadi tu, tanda-tanda mukjizat dan nasihat yang disebutkan sebelum ini, seperti dia bagi seperti lainlah ayat-ayat yang lain ke belakang ni, ya. Yang last tadi ni pasal hidup orang yang mati lah. Sebelum tu lagi seperti terpancutnya air dari batu. Seperti terpancutnya air daripada batu. Ini kisah ini berlaku ketika orang-orang Yahudi Bani Israel berada di padang Kih. Ketika mereka dahaga, yang saya cerita dalam kuliah-kuliah yang lalu, ya, mereka mengadu kepada Nabi Musa, dah dapat mana, dapat salwa, dahaga pula, kan, nak cari ayak kat mana. Jumpalah Nabi Musa,
Ya. Wa izistasqa Musa liqaumihi, ketika mana istasqa Musa mohon kepada Allah supaya diturunkan air untuk kaumnya. Faqulna, Allah pun berkata, faqulna darib bi asaqal hajar, pukullah batu itu dengan tongkat yang ada pada tangan kamu. Fanfajarat min husnata asyarata aina, terpancut 12 mata air. Ya. Kulu washrabu min rizkillah wala taqsaw fil ardi mufsidin, makan dan minumlah daripada rezeki Allah, jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dah lihat dah dengan mata kepala. Ini saya bagi contoh tadi. Kemudian dia kata lagi apa? Terpancut daripada air, gunung diangkat. Gunung diangkat ni di tu China tu, kan? Orang suruh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Tidak beriman dengan kitab Taurat. Lepas dipengsankan, dimatikan oleh Allah Taala sementara. Kemudian dihidupkan balik, ditanya balik. Faqala lahum Musa berkata kepada mereka, "Huzu kitab Allah, ambillah kitab Taurat ini." Faqalu la, kami tak mau. Fa ba'asallahu malaikah, Allah Taala utuskan malaikat. Fanataqad al-jabalu fawqahum, angkat bukit Tur. Bukan semua tu, salah satulah bukit yang ada kat situ. Bukit Tur tu maksudnya bukit-bukit berada di kawasan Tur tu, kata ulama. Bukan semua bukit Tur, yang mana satu wallahu alam. Ni cerita ni bukan nak detail, saya tak tahulah. Tafsir pun tak detail macam tu. Bukit yang tu, bukit yang ni, bukit yang ada di Tur tu dia. Satu, fanataqa al-jabala fawqahum. Kemudian barulah anda beriman. Dah tengok dah. Saya berhenti tu sikit lagi. Dan yang terakhir, dan orang dan manusia diubah bentuk menjadi kera dan babi. Ini baru je dengar cerita. Kisah melanggar allazina tadau minkum fisabr, yang melampaui batas, melanggar perintah Allah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan. Yang mudanya menjadi kera, yang tuanya menjadi babi. Kalau dah tengok tu, tak dapat pengajaran lagi. Kasat qulubukum. Jadi kita sambung insya-Allah. Dia bunyi dah tadi. Masuk waktu, kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah saya dan tuan-tuan mengambil iktibar daripada tafsir ini. Jadi al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab, mengambil iktibar atas jalan yang umum, bukan sebab yang khusus. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Taala. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.